macam Datuk Seri sendiri pernah menjadi Menteri Agama kan. Kita ambil macam Datuk Seri cakap pasal kes dulu. Daripada pengalaman Datuk Seri sendirilah, adakah betul kata-kata kat luar tu, cabaran yang Nik Elin bawa tu memang boleh melemahkan agama Islam dan undang-undang syariah? Saya akan jawab soalan yang diajukan itu dengan saya memetik kata-kata Ketua Hakim Negara sendiri yang adalah salah seorang panel dalam kes ini. Awal lagi dia kata kes ini tidak melibatkan doktrin Islam, dia hanya merupakan penafsiran kepada perlembagaan persekutuan. Makna dia dari awal dah jelas dah apa yang dia sedang handle ini bukan soal doktrin. So, soal doktrin itu merujuk kepada tadi lah, Islam ke, akidah ke, dicabar ke, there's no such thing. Okay? Dan baru ini peguam-peguam yang menjadi peguam-peguam menjadi kawan mahkamah yang direpresentasikan oleh Mawib, oleh Maik. Apa dia orang kata masa PC dia ulang benda yang sama. Dia kata perkara ini adalah soal perlembagaan dan penafsirannya dan tak ada kena-mengena dengan doktrin Islam. Makna dia person yang ada kepentingan mengakui bahawa ini bukan soal dihina, dicabar, Islam dihina, dicabar. Siapa kita nak kata Islam dicabar? Melainkan hanya retorik politik yang bila dengar akan menimbulkan kemarahan sekaligus meraih sokongan politik kepada mereka. Itu saja isu dia. Yang macam Nik Elin cakap, dia tujuan dia file petition tu adalah pasal kompetisi DUN Kelantan. Boleh kita kata kalau kes tu berjaya, maksudnya secara tak langsung kita boleh kata DUN Kelantan ada membuat kesilapan dalam rangka undang-undang syariah. Apa pendapat awak juga? That is a good question. Bermakna ini menjadi satu lessons bukan saja kepada DUN Kelantan tetapi sebagai legislatif di peringkat negeri yang ada dalam perlembagaan persekutuan, kena berhati-hati ketika membuat undang-undang. Dan kita tahu bahawa kuasa undang-undang Islam terletak kepada kuasa negeri. Jadi dalam rangka itu dia kena menjalankan tugasnya dengan berhati-hati supaya ini tidak akan dicabar. Kita tak boleh salahkan orang yang mencabar, tapi kita kena salahkan diri kita. Kenapa kita biarkan ruang-ruang untuk orang mencabar? Dan benda ini bukan baru. Benda ini IK Putra kalau dilihat kepada isu pertindihan undang-undang yang sama di federal dan di negeri. Ada juga kes-kes yang mencabar seperti isu pemurtadan contohnya, juga melibatkan mencabar apa kita kata kuasa Islam. Termasuk juga isu anak yang ikut agama ibu dia. Bila bapa meninggal dia ikut ibu dia, maka hak penjagaan tu siapa yang boleh pegang anak dia tu, apa dia punya status agama. Now, di sebalik ia kita rasakan sebagai isu yang agak sensitif kepada agama, tapi pada waktu yang sama ia juga ada kena-mengena dengan soal perlembagaan. Soal apa yang diberikan hak di dalam perlembagaan. Jadi bagi saya semua perkara ini, iaitu ada yang kena-mengena dengan mempertikaikan Islam, bukan sangat mempertikaikan doktrin Islam, tapi lebih memahami apa penafsiran yang ada. Dan kalau kita rujuk kepada kes Nik Elin ini pun sendiri, seharusnya perkara itu bukan sahaja kita hanya terfokus kepada petition Nik Elin, keputusan mahkamah, tapi dia perlu mengambil kira semua pihak yang terlibat dalam perundangan. Siapa dia? Parlimen. Siapa dia? Dewan Undangan Negeri. Bermakna
Sejauh mana mereka respon kepada isu-isu ini? Sejauh mana Dewan Undangan Negeri ambil iktibar? Macam mana aku nak tutup istilah undang-undangnya lakuna-lakuna yang ada ini, supaya tidak ada petition di masa hadapan. Itulah cara kita jaga syariah di Malaysia. Bukan cara kita tempik, menjerit Islam dihina, tapi you buat apa dekat Dewan Undangan Negeri? And then you careless, and then you jadikan isu ini bukan untuk memperkasakan syariah, tapi you menunggang isu ini untuk kepentingan politik, dan it's wrong. Ini satu kesalahan dalam konteks Malaysia yang sifatnya berperlembagaan, sifatnya ada perlembagaan. Itu kontrak kita dengan negara ini, kita kena hormatilah. Macam Naib Presiden PAS Datuk Idris Ahmad kata yang waktu berhimpun tu, tujuan berhimpun tu untuk memperkasakan Mahkamah Syariah. Tapi rata-rata pengunjung yang datang, yang kita temu ramah, dia orang kata kita datang ni tujuan dia nak selamatkan agama Islam. Ada yang berpendapat yang agama undang-undang syariah ni dah dibatalkan. Jadi kita nampak contradict antara dua pihak. So macam mana pendapat Datuk Seri? Wah, inilah melambangkan kecelaruan pemimpin-pemimpin PAS. Kecelaruan inilah yang bagi kami masalah. Yang kata kami bermasalah dengan syurga, bukan kami bermasalah. Kekeliruan mereka terhadap tanggungjawab menjaga agama, tanggungjawab menghormati prinsip undang-undang, bercelaru. Dia sebagai penganjur kata kita nak memperkasakan, tapi di bawah kata kita nak menyelamatkan undang-undang Islam daripada dicabar, dihina dan hatta dikatakan dihapuskan. Inilah kegagalan pemimpin-pemimpin PAS untuk mendidik orang-orang dia memahami apa isu dia. Sebab itulah daripada awal kita kata soalan yang Datuk Idris kena jawab, perlu ke berhimpun? Dia kena jawab soalan saya ni, perlu ke berhimpun? Kalau dia kata nak memperkasakan undang-undang syariah, sedangkan pemerkasaan undang-undang syariah itu ada disiplin-disiplin dia, ada institusi-institusi dia, ada dia punya orang-orang yang bertanggungjawab. Nah, sepatutnya dia pergilah jumpa Datuk Naim. Sepatutnya dia pergilah jumpa Ketua Hakim Mahkamah Syar'i JKSM. Sepatutnya kita ada di dalam satu platform masa saya jadi Menteri Agama dulu, apa yang namakan sebagai Jawatan Kuasa Sivil dan Syarak. Patutnya dia rujuklah Kak Jakim apa yang dah dibuat supaya memastikan masa zaman saya memang kita cuba untuk menutup ruang-ruang ini dengan kita memperkasakan secara yang administratif, bukan dengan secara politik. Dan kita telah berjaya untuk pertama mengukuhkan undang-undang syariah ini dengan memperkenalkan Akta Profession Guaman Syar'i. Akta Profession Guaman Syar'i ini mengukuhkan lagi kedudukan peguam-peguam syar'i kita. Dan undang-undang syariah itu akan jadi lebih berkualiti kerana mereka ini telah diberi satu akta yang mengendalikan dia punya profesionalism yang dulu tak ada. Itulah cara memperkasakan. Lepas tu hakim-hakim syar'i, kita ada Jabatan Kehakiman Syar'i di mana kita hantar dia buat kursus, bukan saja untuk belajar undang-undang syariah, tapi juga membelajar prinsip undang-undang dalam civil supaya ia boleh dipakai untuk kita membuat penghakiman-penghakiman yang lebih profesional. Begitu juga kita telah memperkasakan syariah dengan membantu orang-orang yang wanita-wanita yang diceraikan dan dibiarkan untuk menuntut hak mereka itu, kadang pergi kod lambat dan sebagainya. Kita buat mahkamah hadanah khas untuk mereka menuntut nafkah dan untuk anak-anak. Kalau Datuk Idris yang pernah duduk di dalam Menteri Agama faham tugas dia, dia tak akan cakap dan panggil orang keluar. Dia akan gunakan pengalaman dia yang duduk, dia tak tahulah dia buat apa dalam Menteri Agama masa tu. Dia akan tahu semua lubang-lubang ni. Maka gunakanlah sebagai pembangkang yang proaktif, pergilah bagi cadangan. Itu maksud saya. Jadi kalau dia pun tak clear, you boleh imagine ahli dia. Itu saja jawapan saya. Jadi Datuk Seri rasa adakah menjadi tanggungjawab kerajaan sebenarnya untuk memperbetulkan banyak rakyat-rakyat yang dia salah faham dalam isu ni, walaupun dia bukan terlibat dalam politik, bukan penyokong PAS sekalipun, ada pihak-pihak yang salah faham. Betul.
So apa Datuk Seri rasa tanggungjawab kerajaan pula? Yang ni macam you kata, dia bukan soal orang PAS je. Sebab bila you menyatakan undang-undang Islam dicabar dan akan dihapuskan, sudah tentu yang you bukan politik pun, sebagai you seorang Muslim, of course you akan marah, kan? So bagi saya ini kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Jadi bagi pihak kami, kerajaan yang ada dan sebelumnya pun itu yang kita buat, hari ini telah ada dijawab dalam parlimen bahawa adanya jawatan kuasa untuk mengendalikan isu ini, di mana secara menyeluruh dia akan tengok apa dia lakuna-lakuna yang ada, apa dia pembaikan yang dia kena buat, apa dia masalah yang telah ada dan kemungkinan akan menjadi satu ruang. Dan lebih penting daripada itu, saya menyeru kepada setiap Majlis Agama Islam negeri masing-masing, perlu ada penasihat undang-undang yang khusus untuk melihat soal-soal perundangan syariah dan sivil ini. Setahu saya, di Majlis Agama Islam negeri, mereka banyak merujuk hanya kepada legal advisor kerajaan negeri. Legal advisor kerajaan negeri, dia bukan pakar bahagian syariah, dia hanya melihat secara umum pentadbiran negeri. Seharusnya setiap majlis agama negeri ada dia punya, dia kena appoint dia punya legal advisor dia, yang kerja dia ni lah, kan? Dan saya nak tanya jujurnya, dalam kerajaan negeri yang ada, tak kira siapa, kerajaan negeri pakatan ke, perpaduan ke, atau PAS, berapalah sangat enactment bab-bab Islam yang dibawa dalam mahkamah, dalam Dewan Undangan? Tak banyak berbanding dengan enactment-enactment yang lain. So inilah yang maksud saya, di mana you punya gegar cakap nak memperkasakan mahkamah atau undang-undang syariah, kalau boleh kira undang-undang negeri Islam ni, enactment Islam ni, berapa saja yang you bawa untuk nak memperkasakan, memelihara dia daripada dicabar? Tak ada. Begitu juga di peringkat, dia ada kena-mengena juga di peringkat federal, di peringkat persekutuan. Persekutuan pun kena ambil kira. Peguam negara pun kena duduk advice. Jawatan kuasa ini kena melihat perkara itu secara menyeluruh untuk kita menerangkan kepada rakyat ini hakikat sebenar yang berlaku. Kalau tanya saya, tanggungjawab Menteri Agama lah untuk membuat statement, tanggungjawab Menteri Agama lah untuk menjelaskan, engage in town hall, engage, buat libat urus dengan rakyat, panggil, okey ini isu syariah begini. Itu takkanlah saya nak suruh dia buat apa. Itu kan kerja saya lah. Itu mungkin itulah kot cabaran macam mana sentris yang macam Datuk cakap nak lawan far right ni kan, sebab dia senang nak capture imagination. Betul, you are right, betul. Tapi saya tidak melihat ini sebagai satu masalah. Contohnya kalau kita ada peluang sebagai orang yang memerintah, there are a lot of rooms, ada ruang yang sangat banyak, malah melimpah. Nombor satu, engage. Dia punya perkataan, libat urus. Contoh, saya dulu jadi menteri Kerajaan Kelantan, saya libat urus. Kerajaan Terengganu, saya libat urus, saya turun. Walaupun saya waktu itu menteri di peringkat persekutuan yang tak sealiran. Sebab bagi kita, secara profesionalnya di peringkat persekutuan, memang dia ada platform 3 bulan sekali. Untuk pengetahuan, majlis-majlis agama negeri ni, dia berjumpa dengan menteri, dengan peringkat federal 3 bulan sekali. Di situlah diselesaikan isu-isu, kan? Isu-isu diselesaikan di peringkat jawatan kuasa yang induk, boleh dibuat follow up dengan jawatan kuasa yang lebih kecil. Dan itu yang saya buat. Libat urus kita panggil roadmap untuk selesaikan isu undang-undang Islam ini. Kita libat urus daripada peringkat-peringkat tertentu sampai kepada kita melahirkan satu akta yang standard, di mana akta standard ini akan jadi ikutan kepada negeri. Itulah cara kita perkasakan mahkamah syariah. Bukan pergi berhimpun, bukan pergi bercakap Islam dicabar dan sebagainya. Cuma langkah syaratan habislah, hancurlah semua ni. Wah, kita dah ada roadmap dah sampai 2023 akan dibentang di parlimen satu akta dalam jenayah syariah
yang standardized. Kalau saya bagi tahu dekat you all mesti terkejut. Hari ni di negeri-negeri, satu jenayah, undang-undang dia, hukuman dia berbeza-beza antara negeri. Ini ke cara kita perkasakan mahkamah syariah? Ini ke cara kita perkasakan undang-undang syariah? Cari jalan dulu. Macam mana kita nak uniformkan, seragamkan? Itulah yang saya buat dulu. Itulah cara perkasakan. Dan macam saya kata, ada satu konsep yang kita perkenalkan juga, iaitu konsep rehabilitatif. Saudara-saudara tahu tak, dalam mahkamah syariah, kalau hakim nak mengeluarkan judgement dia, penghakiman dia, dia tak ada pilihan melainkan denda. Apa dendanya? Sebat, penjara, bayar. Hukuman. Sebat, penjara, bayar. Sebat, penjara, bayar. Sedangkan ada kes-kesnya yang first offender, yang dia tu mungkin tersilap ke apa ke. Okey, kalau saya hakim lah, saya pun ada perasaan tau. Ini aku sekarang, aku denda dia sekarang, dia dah akan ada dalam dia punya rekod jenayah sebagainya. Tapi masalahnya hakim tidak ada peluang judgement yang lain. Dia tak ada clause seperti berkelakuan baik. Contohnya kalau berkelakuan baik, bagi masa kat dia lah. Jadi tak adalah dia kena denda itu, dia dicop sebagai penjenayah, tapi dia diberi peluang untuk berkelakuan baik. Itu konsep yang saya perkenalkan waktu itu, namanya rehabilitatif. Rehabilitatif, atau dipanggil dalam syariat dia ada dua. Satu iqabi. Iqabi ini punishment. Satu lagi islahi. Islahi inilah yang rehabilitatif. Ya, itulah Islam rahmatan lil alamin. Jadi saya boleh buat kerja ni semua sebab saya ada dasar. Dasar saya rahmatan lil alamin. Maka saya perkenalkanlah konsep iqab ataupun punishment yang memang sedia ada. Saya tambah lagi satu, peluang untuk rehabilitatif dengan berkelakuan baik, dan dia akan merasa insaf. So perkara-perkara itulah, kalau tanya saya, inilah caranya kita nak memelihara, memartabatkan undang-undang syariah dalam negara kita. Dan adakah sekarang ni usaha tu diteruskan untuk rehabilitatif dengan standardized undang-undang? Saya tak tahu. Tapi waktu itu Datuk Naim adalah ketua Mahkamah Jabatan Kehakiman Syar'i, dan dia telah ditaskan, dia telah dimissionkan sebagai ketua pengarah untuk melaksanakan rehabilitatif. So tanya dia lah.